Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahrul bin Muhammad Sofi. Nama matrik saya 09 DKM nombor 1F1107. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Razak bin Abdul Rahman daripada kelas DKM 4A. Nombor matrik 09 DKM 21F1007. Hai guys, nama saya Syarwin Gunasekran dari kelas DKM 4A. Nombor matrik saya ialah 09 DKM 21F1801. Okey, untuk langkah yang pertama untuk Aiman menjadi jurutera profesional ialah Aiman perlu mendapatkan keperluan akademik yang diperlukan. Peraturan umum adalah untuk mendapatkan ijazah kejuruteraan 4 tahun di University Washington Accord seperti Malaysia. Walau bagaimanapun, jika Aiman mempunyai kelayakan ijazah kurang daripada 4 tahun atau dianugerahkan daripada universiti bukan di Washington Accord, Aiman perlu menambah atau menopap lagi ijazah mereka dengan ijazah sarjana. So, cara yang terbaik untuk Aiman mengetahui perkara ini adalah dengan menghubungi BEM. Untuk langkah yang kedua, selepas Aiman menerima ijazah siswa sah, langkah seterusnya ialah mendaftar dengan BEM sebagai jurutera siswa sah. Ini penting kerana anda memerlukan pengalaman selama 3 tahun dari tarikh pendaftaran siswa sah sebelum anda boleh menduduki peperiksaan tahap 1 profesional anda. Okey, untuk langkah yang ketiga pula ialah Aiman perlulah memperoleh sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman bekerja, termasuk sekurang-kurangnya 1 tahun bekerja di Malaysia. Selain itu, sebagai jurutera siswazah, Aiman juga perlu mencapai reka bentuk minimum dan pengalaman tapak. Tempoh minimum berbeza-beza bergantung kepada bidang kejuruteraan calon. Okey, untuk pada yang ditunjukkan oleh jadual 2 ini, bagi bidang mekanikal, Aiman perlulah mencapai reka bentuk minimum selama 6 bulan pengalaman sekurang-kurangnya, dan pengalaman tapak sekurang-kurangnya 12 bulan pengalaman. Selepas memperoleh semua pengalaman yang diperlukan, Aiman bersedia untuk menduduki peperiksaan tahap pertama. Terdapat 3 laluan peperiksaan itu. Yang pertama ialah peperiksaan penilaian profesional PAE anjuran BEM. Laluan yang kedua, temuduga profesional PI anjuran Institusi Jurutera Malaysia IEM. Cabang yang ketiga ialah peperiksaan kejuruteraan profesional oleh badan luar negara seperti Institusi Jurutera Awam UK, ICE atau kejuruteraan Australia. Okey, bagi langkah yang kelima pula, selepas Aiman lulus peperiksaan tahap 1, Aiman boleh memohon pendaftaran jurutera profesional dengan BEM. Apabila berjaya, Aiman sebagai seorang jurutera akan dianugerahkan kelayakan profesional tahap 1. Dia boleh menggunakan tajuk IR dan PENG. Seterusnya, sebagai jurutera profesional tahap 1, Aiman perlu merekodkan pembangunan profesional berterusan CPD 25 jam setiap tahun. Ini boleh termasuk belajar sendiri, latihan di tempat kerja atau menghadiri kuliah atau kursus latihan. Okey, seterusnya, jika Aiman berminat untuk membuka amalan kejuruteraan, beliau perlu mendapatkan kelayakan tahap kedua. Untuk mendapatkannya, dia perlu menduduki peperiksaan tahap kedua yang dipanggil peperiksaan kecekapan profesional PCE. Okey. Langkah yang ketujuh adalah selepas Aiman lulus peperiksaan tahap kedua, Aiman sebagai graduan boleh memohon jurutera profesional dengan sijil amalan PEPC dengan BEM sebagai jurutera profesional yang tahap 2. Dia perlu merekodkan pembangunan profesional berterusan CPD selama 50 jam setiap tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zamri dari kelas DKM 4A. Nombor matrik saya 09 DKM 21F 1097. Baiklah, hari ini saya akan membincangkan tentang pencemaran air. Pencemaran air ialah perubahan yang berlaku kepada air
dari segi kandungan atau warna serta sifat-sifat kimia yang disebabkan oleh pelbagai bahan pencemar dalam pelbagai bentuk seperti pepejal, cecair dan gas. Ia merujuk kepada pencemaran jasad air, contohnya tasik, sungai, laut dan juga air yang berada di bawah tanah. Biasanya pencemaran ini diakibatkan oleh kegiatan manusia sendiri. Dalam banyak kes pencemaran air yang disebabkan oleh pembuangan kumbahan. Pencemaran air boleh menyebabkan kemusnahan ekosistem akuatik. Sebaliknya, ini boleh membawa kepada masalah kesihatan awam. Contohnya, jika orang dihilir menggunakan air sungai yang tercemar, sama ada mereka menggunakan air itu untuk minum atau mandi, ia boleh menjejaskan penggunaan air. Seterusnya saya akan menceritakan tentang Industrial Engineering and Management, IEM. IEM ialah sebuah masyarakat yang diasaskan untuk memupuk dan memajukan pengetahuan dan konsep berkaitan kejuruteraan serta memajukan sains dan profesion kejuruteraan dalam mana-mana atau semua bidangnya. Sebagai sebahagian daripada komitmennya untuk menerima pakai amalan lestari yang bertanggungjawab dan keperluan hijau lain untuk kelebihan alam sekitar, sosial dan ekonomi, Malaysia Green Building Council MGBC mempromosikan program bangunan hijau, teknologi amalan reka, bentuk dan proses serta label hijau. Seterusnya ialah etika profesional. Etika profesional merujuk kepada golongan yang mempunyai kepakaran dalam bidang tertentu seperti undang-undang, perubatan, kejuruteraan dan lain-lain. Golongan profesional adalah mereka yang mempunyai kemampuan atau kemahiran yang khusus untuk melaksanakan bidang tugas dengan cekap dan teratur. Seperti contoh, kita dapat lihat di firma-firma di mana para eksekutif atau pengurus yang sememangnya tahu mengurus secara profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bashir Rakib bin Azadi. Nombor matrik saya 09 DTP 20F 2002. Saya dari DTP 5A. Tajuk yang pertama ialah apa itu air bawah tanah. Air bawah tanah ialah air yang wujud di bawah tanah di celah-celah ruang antara tanah, pasir dan batu berada di bawah permukaan bumi. Berbentuk geologi dipanggil aquifer. Proses utamanya adalah penyerapan air hujan ke dalam tanah. Ia menghasilkan aliran air di antara batuan dan akhirnya keluar permukaan secara semula jadi menjadi air mata atau sungai. Bagi menambah bekalan air di kawasan yang mengurangkan air, kemajuan teknologi membolehkan kita mengeluarkan air bawah tanah itu tadi secara langsung tanpa melalui proses semula jadi. Yang kedua ialah cara-cara mengatasi pencemaran air bawah tanah. Yang pertama, gunakan air secara berhemah. Yang kedua, kurangkan penggunaan bahan kimia di rumah. Ketiga, buang bahan toksik dengan betul. Yang terakhir adalah guna dan kitar semula. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, sebagai seorang jurutera yang profesional yang terlibat dengan projek, bagaimanakah kita memastikan orang awam untuk tenang dalam keadaan tersebut? Okey, jawapannya ialah orang ramai mestilah dalam keadaan tenang apabila jurutera melakukan atau menjalankan tugas supaya kerja yang dilakukan oleh mereka mudah dilakukan dan tidak mengganggu. Okey, orang awam mestilah duduk di kawasan yang lapang yang tiada pencemaran di sekeliling maupun pencemaran udara ataupun pencemaran air di bawah tanah dengan selamat. Selain itu, memberikan orang awam minuman yang secukupnya sepanjang pekerjaan yang dilakukan dapat memberikan penduduk tenang dan tidak menimbulkan huru-hara yang mendatangkan masalah kepada jurutera. Okey, seterusnya kita pergi ke kesimpulan. Okey, kesimpulannya ialah strategi kejuruteraan mempunyai kesan ketara secara langsung terhadap alam sekitar. Pendekatan ini sama ada boleh menambahkan kebimbangan alam sekitar yang semakin meningkat atau mengarahkan kita ke arah kemampanan jika alat dan pilihan yang betul dipilih. Oleh itu, kejuruteraan hijau ialah pendekatan yang berkesan
yang menawarkan bimbingan dan sokongan ke arah proses produk dan sistem yang mampan, di samping mengurangkan risiko kepada manusia dan alam sekitar. Okey, sekian, terima kasih.